Hujan lebat berterusan yang melanda pusat Bandar Puchong mengakibatkan tanah runtuh di Taman Wawasan sekitar jam 7.25 malam 16 Disember lalu. Berdasarkan taklimat daripada Jabatan Mineral dan Geosains Selangor, tragedi mengejutkan itu melibatkan kawasan sepanjang 50 meter, selebar 60 meter beserta kedalaman 3 meter. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan, namun 4 kenderaan terhumban dan tertimbus di dalam kawasan tanah runtuh. Bagi mengelakkan risiko yang lebih besar, seramai 29 penghuni daripada 9 buah rumah yang terlibat diarahkan untuk mengosongkan kediaman masing-masing. Polis juga memberi jaminan penduduk di kawasan perumahan lain tidak akan terjejas dan masih selamat untuk dihuni. Menurut Exco Infrastruktur Kemudahan Awam dan Pemodenan Pertanian Selangor, Izhar Hashim, tragedi dipercayai berpunca daripada keretakan longkang monsun sekaligus menyebabkan air mengalir ke kawasan cerun. Sebagai inisiatif untuk menahan pergerakan tanah, kerja-kerja pemasangan cerucuk besi sedang giat dijalankan dan telah mencapai 40.26% pelaksanaan. Pastinya pihak bertanggungjawab memerlukan satu pelan yang kukuh meliputi tempoh baik pulih serta perancangan jangka panjang yang meyakinkan demi kesejahteraan masa depan penduduk. Baik tadi laporan memang kita tengok pun menyeramkan. serius, ya. Dan kita sebenarnya nak bersama dengan salah seorang daripada penduduk yang kini terpaksa menetap sementara waktu di rumah rakannya di Kuala Lumpur demi keselamatan. Dan kita tahu bahawa sejak 16 Disember yang lalu, pastinya satu kerja-kerja penanaman cerucuk besi giat dijalankan dan kita nak tahu bagaimana keadaan terkini. Kita nak bersama dengan salah seorang penduduk di tempat kejadian itu, Datuk Benny Lim Yi Fui. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi. Okey. Ya, Sihat Datuk. ya? Sihat. Okey, Datuk, mungkin dapat Datuk kongsikan situasi terkini sebab ramai yang melihat daripada laporan di akhbar, visual yang viral ataupun tular ya di pelbagai laman sosial, di berita. Mungkin kita nak tahulah yang terkini daripada Datuk sendiri yang dapat mungkin sempat pagi ini ke tapak dan sebagainya. Silakan. Pertamanya kita akan sebagai penduduk kan yang terjejas 29 orang ini nak menyuarakan suara kita yang selepas kejadian ini terjadi, kita tidak dapat bantuan yang segera. YB kita datang macam 3-4 hari kemudian. Masa MBHC orang datang pun kata report akan ready dalam 2 minggu. So kita tak boleh lah, sudah tinggal di rumah itu. And then kita perlukan masa untuk cari tempat yang kita tinggal. Sekarang kita ada yang tinggal di pusat pemulihan, ada yang tinggal di rumah kawan. Saya pun tinggal di rumah kawan. So very sad lah that government is not give us enough support for us. Baik. Saya yang kerugian sebab kereta Skyline, kereta Honda Jazz sudah rosak, total loss. Baik. And then, fahamkan MBSJ mereka tidak mau claim dia punya insurance on a national disaster. That's both of mereka also get nothing from MBSJ. Baik, Datuk, saya nak tanya satu soalan. Ketika kejadian, saya difahamkan isteri dan juga keluarga berada di rumah. Datuk tidak ada di rumah yang ketika itu? Ada meeting dengan JB. Okey. Okey. Bagaimana ketika mendapat panggilan daripada isteri? Terus menangis. Fact that I'm a husband and the father, I'm not there to support my family. Isteri bagaimana melalui ketika itu? Yeah, she managed to get out of the house and everything settled for me. And then the next day only I come back. I arrived on the afternoon. Datuk, macam mana sekarang ini berada di rumah khas ke? Macam mana situasi? Sekarang saya tinggal di rumah kawan, tapi saya tak selesa sebab kawan punya rumah memang tersementara okey lah. Tapi kalau yang saya I feel that I'm like saya bring trouble to the friends lah. Tak apa, okey.
mungkin sekarang ini kita dalam keadaan Datuk dan keluarga kan dalam keadaan yang diuji kan, dan kita harapkan ianya ada jalan penyelesaian. Setakat ini kerja-kerja penanaman cercut besi masih giat dijalankan secara berperingkat, Datuk kan. Mereka akan beritahu kelak lah kan sejauh mana dan bila boleh kalian maksudnya masuk progres kembali. yang berada di situ. Difahamkan sekarang piling yang 370 lebih itu mereka sudah siap dalam 42% like that only. From group chat yang I pun tak tahu siapa itulah sebab I rasa sedih lah government punya reaction pun. Jadi mungkin kita harapkan Datuk mengharapkan lebih banyak support ataupun sokongan ya. Betul. Dipercepatkan segala mungkin proses kesulitan itu. I ingat sebab dan perlu ambil kira kita akan tambah kita punya cost. Macam saya sudah pergi cari kondo, semua I need to fork up like 12,000 for the deposit, utility bill, and then every month I need to pay extra 3,000 for a family to stay in a condo. Baik, kita harapkan segera diselesaikan masalah ini dan juga ini menjadi petanda aras bagaimana untuk membantu ya misalnya di kawasan yang agak berisiko dan sebagainya. Terima kasih untuk Datuk Benny Lim Yi Fui, penduduk Puchong yang terjejas tadi terdapat pastikan tanda runtuh yang berlaku di Puchong yang memang mencabarlah sebab itu kawasan yang mungkin tak ada pengalaman sebegitu sebelum ini, tak dijangkakan, tapi ia berlaku dan mungkin kerana faktor cuaca, dinamika cuaca yang sudah dijangka pada hari ini. Ya, dan kita mendoakan agar 29 orang yang daripada 9 buah rumah yang terjejas itu dapat melalui ujian ini dengan penuh sabar. Kita tahu pastinya bagi mereka mengakhirkan tahun 2023 ini sangat-sangat mencabar. Kita harapkan tabah dan kuat untuk menerima apa yang berlaku pada masa akan kita harapkan juga ada progres yang dapat membantu mereka yang terjejas ya, sebab ini bukan hanya melibatkan harta benda tapi juga emosi dan juga untuk maju pada tahun baru dengan semangat yang baru dan juga segalanya dipermudahkan perjalanan untuk mendapat hak. Baik.